Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asina wa la tu'sir 'alaina wardina wardu 'anna ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati pengurusi Setalali Jawatan Kuasa Surau Johor Taman Sentosa, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, orang-orang alim, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik saja, dilimpahi rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dalam jiwa dan diberikan keupayaan untuk melakukan amal soleh, diberikan usia yang barakah, kesihatan tubuh badan, disembuhkan daripada segala bentuk penyakit yang terlekat pada tubuh badan, dipermudahkan segala urusan hidup dan urusan rezeki, dijauhkan daripada segala bentuk kesempitan dan juga kesusahan hidup, ancaman wabak dan musibah. Dan kita mohon pada Allah SWT, mudah-mudahan asbab pertemuan kita pada hari ini, pertemuan-pertemuan kita sebelum ini dan yang akan datang adalah pertemuan-pertemuan yang akan dapat membawa kita ni masuk ke dalam syurga Allah SWT, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sempat juga hari ni saya sampai daripada Muar tadi. Tu yang saya tak dapat nak jawab, boleh datang tak boleh datang, kalau ada lah tu. Jadi mungkin barakah doa tuan-tuan perempuan sampailah juga sini. Adab je lah muka saya ni di penghujung 2022. Gitu-gitulah. Adab je lah, gitu je lah. Jadi kita sambung kuliah sirah kita. Saya tak bawa tajuk sirah ni terlalu detail, terperinci. Kita bukannya nak belajar macam kat sekolah tu. Kita nak santai-santai je lah bila cerita pasal sirah Nabi SAW tu. Sebab mudah-mudahan dengan kita dengar cerita-cerita tentang perjalanan hidup Nabi tu, jadikan kita ni lebih rapat dengan baginda Nabi SAW, dan akhirnya terjelmalah rasa cinta kasih kita pada Nabi, yang akhirnya satu hari nanti dengan sebab kita cinta Nabi itulah yang akan menjadi sebab Nabi SAW pandang kita kat pada mahsyar esok, bagi syafaat pada kita, dan kita jadi saksi sama-sama. Jadi saksi sama-sama bahawa kita sama-sama mendengar kisah. Tak semua orang suka dengar kisah orang lain ni, tuan-tuan. Kita saja nak cerita tentang sejarah hidup kita dulu zaman Jepun sampai sekarang, tuan-tuan. Cucu kita dah malah nak dengar dah. Bila nak bagi nasihat pada cucu ke anak kita tu, mak dulu, bapa dulu masa kecil-kecil, semua nak anak dengan cucu kita tu ikut kita punya rentak zaman kita muda-muda dulu. Nanti budak-budak ni pula membalas balik. Sebab dia kata nanti zaman atuk dulu, zaman ayah dulu, zaman mak dulu, zaman nenek dulu tak ada internet. Cerita begitu. Jadi budak-budak sekarang ni dia tak sama macam budak dulu. Tetapi bila kita dengar cerita tentang kisah Nabi SAW, walaupun perjalanan hidup Nabi SAW ni dah lebih 1400 tahun yang lalu, kita duduk dalam masjid rumah Allah ni bersedia untuk mendengar dan bersedia untuk bercerita tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan sebab itulah yang menyebabkan Nabi SAW pandang kita, Allah Ta'ala iktiraf kita sebagai umat Nabi, dan dapatlah syafaat Nabi, dan akhirnya dengan sebab tu kita masuk syurga. Itu je yang kita nak. Yang penting kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah, yang sekurang-kurangnya dengan kita mencintai Rasul Nabi SAW tu, kita dapat rahmat daripada Allah. Sebab kita masuk syurga ni bukan kerana amal ibadah kita semata-mata. Itu Nabi SAW sendiri sebut. Kita ni masuk syurga ni bukan kerana ibadah kita semata-mata. Yang untuk kita sembahyang tahajud 24 jam, sembahyang tahajud tiap-tiap hari, yang kita sembahyang duha tiap-tiap hari itu wasilah saja untuk dapat rahmat Allah. Lalu Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kamu pun sama juga ke ya Rasulullah? Tak masuk syurga dengan ibadah kamu semata-mata?" Apa jawapan Nabi? Nabi kata, "Na'am." Ya, illa ayataghammadani Allahu rahmah, kecualilah Allah mengurniakan rahmatnya ke atas diriku, maka dengan sebab rahmat Allah itulah masuk syurga.
Masuk syurga tu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah ni boleh datang dengan ibadah kita buat, rahmat Allah boleh datang dengan solat tahajud yang kita buat, rahmat Allah boleh datang dengan zikir yang kita buat, rahmat Allah boleh datang dengan cara kita mencintai Rasulullah SAW, rahmat Allah boleh datang dengan cara kita beri minum seekor anjing yang kehausan dengan menggunakan kasut. Ini semua diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka sebab itulah orang-orang alim dulu dia kata, buatlah apa pun benda baik secara istiqamah, mudah-mudahan dengan benda baik yang kita buat berulang-ulang kali itulah yang akan mendatangkan rahmat Allah. Sebab kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan kerana banyak ibadah kita, tapi jangan meninggalkan perkara-perkara wajib. Itulah asasnya, jangan meninggalkan perkara-perkara wajib dan jangan melakukan perkara-perkara haram. Maka dengan kita meninggalkan, kita buat perkara wajib dan kita meninggalkan perkara haram, kemudian kita iringkan dengan amal ibadah kita yang setakat kita mampulah. Setakat kita mampu berzikir, mampu solat sunat, mampu puasa sunat. Sebab tak semua orang boleh puasa sunat, tak semua orang boleh berzikir 24 jam, tak semua orang boleh solat tahajud malam. Jadi setiap orang ni ada dia punya keupayaan masing-masing, dan dengan sebab itulah mudah-mudahan termasuklah dengan cerita mendengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni menyebabkan kita ni dapat rahmat Allah. Itu je yang kita harapkan dalam hidup. Tak adalah macam nak mengharap lebih-lebih sangat. Yang penting kita nak masuk neraka, nak masuk syurga. Gitulah. Cuma dia jangan cakap lah, ya Allah bagilah aku syurga yang bawah-bawah pun tak apalah, ya Allah asalkan aku tak masuk neraka. Tak boleh macam tu. Seolah-olah macam menafikan sifat maha pemurah Allah. Minta dengan Allah ni minta memang yang best-best ni, memang kau-kau ni lah budak-budak muda cakap, memang yang best-best. Ya Allah masukkan aku syurga Firdaus, gitu. Jangan ya Allah masukkan aku syurga yang bawah-bawah, tak apalah ya Allah, daripada aku masuk neraka aku tak nak ya Allah, masukkan aku syurga yang bawah pun tak apalah, yang penting masuk syurga. Sebab disebutkan ahli syurga besok mereka pun menyesal, kan? Ahli syurga pun disebutkan orang dalam syurga pun menyesal juga. Apatah lagi orang yang masuk neraka, menyesalnya lagi teruk. Orang dalam syurga pun menyesal. Kenapa menyesal? Kalaulah ya Allah dulu masa aku zaman hidup atas muka bumi ni aku dapat buat amal lebih sikit, mesti syurga aku ni lebih baik daripada syurga sekarang. Begitulah keadaan dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan, yang lepas kita dah bicarakan tentang zaman kanak-kanak Nabi SAW, dibawanya Abu Talib pergi berdagang ke Syam sana. Syam ni kalau nak kira dia pusat pemerintahan, maknanya menjadi tumpuan pedagang-pedagang satu ketika dululah. Jadi sebab tu bila Abu Talib nak pergi berdagang, maka dibawa Rasulullah SAW. Bukan dia nak bawa saja, Nabi menangis. Masa tu umur Nabi 8 tahun tak silap saya, nangis-nangis minta dibawa. Sebab apa? Nabi SAW ni dia ni anak saudara kepada Abu Talib, tapi dalam masa sama dia seolah-olah menjadi anak lebih disayangi oleh Abu Talib berbanding dengan anak-anak dia yang lain. Itu pertemuan yang kita cerita tentang pertemuan dengan seorang pendeta yang nama Bukhairah. Kemudian Bukhairah menyatakan bahawa ini adalah Nabi akhir zaman, maka bawa baliklah Muhammad ini, bawa baliklah anak kamu ni, anak saudara kamu ni, dan jangan sampai orang-orang Yahudi terutamanya tahu. Kalau orang Yahudi tahu, maka orang Yahudi akan bunuh. Yang itu ceritanya. Sebab apa? Orang Yahudi ni dia bukan tidak percaya kepada kedatangan Nabi akhir zaman, dia percaya. Tapi cumanya dia ni dia nak supaya orang yang dianggap sebagai Nabi akhir zaman itu datang daripada bangsa Yahudi. Bila Nabi SAW tu ada segala tanda-tanda kenabian pada Nabi SAW, maka pendeta-pendeta yang mempelajari kitab Taurat, Zabur dan juga Injil, mereka merasakan bahawa tanda-tanda tu semua ada pada Nabi SAW. Itu yang diminta Abu Talib bawa balik ke Mekah. Dan sampailah Nabi SAW agak dah besar sikit, Abu Talib ni yang kita sebut dia tak tidur malam. Bukan tak tidur malam, dia tak nyenyak tidur dia. Dan setiap malam dia akan memindahkan tempat tidur Nabi SAW tu, dia angkat Nabi ni dipindahkan tempat tidur anak dia yang lain, anak yang lain tu dipindahkan ke tempat tidur Nabi SAW. Ini mengikut sebagian pendapat. Kerana apa? Kerana dia bimbang, kalaulah malam tu ada orang yang menyelinap masuk dalam rumah Abu Talib, maka orang tu akan bunuh Nabi SAW. Jadi bila dipindahkan Nabi ke tempat anak dia yang lain, biarlah yang kena bunuh tu anak dia, asalkan jangan yang dibunuh tu adalah Rasulullah SAW. Sayangnya Abu Talib kepada anak saudaranya, dan itulah yang menyebabkan Nabi SAW menangis ketika Abu Talib meninggal dunia, sehingga ditegur oleh Allah SWT.
innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak ada hak untuk memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Kerana hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita ni prinsipnya menyampaikan je. Syarat menyampaikan bukan terima. Kalau syarat menyampaikan terima, maka ramailah pendakwah-pendakwah atas muka bumi ni yang putus asa. Kenapa? Ramai orang ajak kebaikan tapi tak dilayan. Begitulah. Nasihatkan suami, abang berhentilah bang isap okok bang. Suami tetap isap okok. Kan? Contoh gitulah. Usaha dakwah dibuat. Kalau isteri tadi tengok suami tetap isap okok, dia jadi kecewa, maka dia akan berhenti bagi nasihat. Kerana apa? Kerana dia meletakkan syarat menasihati, menyampaikan itu, terima tak boleh. Sama ada orang terima tak terima, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tegur, walaupun Abu Talib ni sayang sungguh dengan Rasulullah SAW, tapi oleh kerana dia tidak bersyahadah, dia tidak berikrar tentang kenabian dan juga keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tu tetap istihar kafir. Bila istihar kafir, maka tu diazab. Maka zaman Nabi SAW bersama para sahabat Nabi SAW kata, ya Rasulullah, kamu kan boleh bagi syafaat. Nabi kata, ana awalun syafi'in wa musyafa'in, aku adalah orang pertama yang akan bagi syafaat dan akan diberikan hak untuk memberi syafaat di padang mahsyar. Orang lain tak boleh bagi syafaat. Kelebihan doa yang boleh bawa manusia tu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Taala. Maknanya talian hayat yang terakhir. Semua nabi rasul semua tak berani nak bagi syafaat, sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu memberi syafaat. Maknanya bila Nabi SAW kata, disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis Nabi kata, aku berjalan di tengah-tengah jutaan manusia dan aku menundukkan wajahku depan Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala dengan puji-pujian yang tidak pernah aku lontarkan di atas muka bumi ini, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wahai Muhammad, berikanlah syafaat kepada siapa yang kau kehendaki. Ini ada sebagai riwayat kata Nabi kata ummati. Ada yang sebagai pendapat, tetapi kuat pendapat menyatakan Nabi SAW memberi keutamaan kepada umat-umat Nabi. Siapa umat Nabi? Mereka yang sentiasa rapat cinta kasih dengan Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi miwalidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak beriman siapa yang tidak menjadikan aku itu orang yang paling dia sayang, lebih daripada mak bapak dia, lebih daripada anak-anak dia, lebih daripada sekalian manusia. Maknanya apa? Kecintaan pada Rasulullah SAW itu boleh mendatangkan kelebihan kepada kita ketika kita berada di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah bagi syafaat kepada umat Nabi SAW, maka gembiralah orang pada ketika itu. Maka sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, kamu kan orang yang terutama boleh bagi syafaat, adakah kamu tidak boleh memberi syafaat kepada bapa saudara kamu Abu Talib yang dah membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang dan seumpamanya, sehinggalah wafatnya itu dia akhirnya mati dalam keadaan dia tidak memeluk agama Islam. Tetapi Abu Talib itu kita tidak dibenarkan untuk mencela Abu Talib walaupun dia kafir. Dia tak sama macam kita boleh mencela siapa namanya, mencela Abu Lahab, abang kepada Abu Talib, adik kepada Abu Talib, Abu Lahab tu. Abu Lahab boleh cela. Kerana apa? Al-Quran juga mencela Abu Lahab itu. Tabbat siada Abi Lahabi wa tab. Tapi bagi cerita Abu Talib ni, kita jarang mendengar cerita orang mencela Abu Talib. Tak ada Abu Talib. Kerana Nabi SAW kata, ya, Abu Talib pun Nabi SAW bagi syafaat. Syafaatnya apa? Di akhirat, di neraka Allah SWT itu, dia akan dibakar, digantung, kemudian kakinya itu disalai dengan api neraka. Sebagai pendapat nyata dipakaikan kasut daripada neraka, dan api yang menyala sehingga ke buku lalinya, menggelegak kepala otaknya. Maka Nabi kata, itulah seringan-ringan hukuman yang diberikan kepada manusia yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang beriman masuk dalam neraka, nauzubillah min zalik. Bukan orang beriman, orang Islam yang buat maksiat campak dalam neraka, hukuman dia tu tetap lebih berat daripada hukuman yang dilalui oleh Abu Talib. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya kita berpegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman kita pada Allah Subhanahu Taala, ada sedikit keimanan tu sebesar biji sawi lah, dia rasa takut pada Allah Subhanahu Taala, beriman pada Allah Subhanahu Taala,
bagi umat Nabi SAW. Nabi kata apa? Dia akan dimasukkan dalam neraka menjalani hukuman, kemudian dia akan dimasukkan juga akhirnya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi siapa yang nak, kan? Orang cakap dengan saya, Ustaz, saya tahulah. Dia cakap dia bahasakan diri Pak Lang. Tak payah cakap Pak Lang. Dia bahasakan diri, tak apalah dia kata, bukan Pak Lang, Pak Ngah ke apa tak ingat. Dia kata dia memang jenis yalah, doa je lah, mudah-mudahan semayang cukup apa semualah, cerita begitu. Tak semayang apa semua, suara dia meninggi je, tak kisahlah masuk neraka, tak apalah, nanti lama-lama masuk syurga juga. Tak boleh macam tu. Siapa yang sanggup, tak ada orang sanggup masuk neraka dulu, tak berani tuan-tuan. Nabi SAW ziarah seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni sakit kuat lah begitu. Jadi Nabi SAW datang pergi ziarah. Maka pada ketika itu Nabi SAW tanya, kamu berdoa ke tidak? Dia kata berdoa ya Rasulullah. Apa doa kamu ketika kamu berhadapan dengan sakit? Maka dia kata, ya Allah, kalau kamu nak azab aku di akhirat esok, azab terus sekarang ni, sekali dengan sakit dia sekarang ni. Boleh ni tu, dah lalang sakit ni, biar sakit terus lah, dekat atas muka bumi. Maka Nabi SAW tegur, kamu tak boleh doa macam tu. Dia kata ada orang macam putus asa, salah sakit, ubat sana ubat sini, tak okey lah, nak azab-azab terus lah, sekali jalan je lah, dah sakit kat dunia macam ni, azab terus je, campur sekali dengan azab yang kalau ada azab kat akhirat esok, azab-azab terus lah, cerita begitu. Nabi tegur, Nabi tegur, dia kata nescaya kamu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Jangan bayangkan azab dunia ni macam api neraka ni, kita boleh bakar tangan kita dengan lighter ke apa, pergi unggun api, kita salai tangan nak try panas api neraka dan sebagainya. Jangan ada cita-cita yang macam itulah. Maka Nabi SAW mengajar sahabat ni doa ketika kita dalam keadaan sakit, diuji dengan kesakitan. Apa doa dia? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa dia. Banyakkan orang sakit dah tinggi kencing manis, gaut, dia kata aduh Rabbana atina fid dunya hasanah ataupun Allahumma atina fid dunya hasanah. Itu doa yang diajar ketika seorang itu sedang berada dalam keadaan sakit. Adakah boleh kata, ya Allah, kalau bagi je lah aku sakit terus ya Allah, alang-alang ni kan, bagilah sakit terus. Tak boleh, Nabi tak bagi macam itu. Yang ini, jadi doa Allahumma atina ataupun Rabbana atina fid dunya hasanah. Alah, ni doa ni semua orang tahulah ni. Kalau imam baca doa panjang, dalam hati dah gelisah je, bila lah imam ni nak habis 10 minit doa tak habis-habis, tak habis-habis. Bila imam kata Rabbana atina fid dunya hasanah, dah lega dah, cerita gitu kan. Sebab apa? Itu tandanya doa kita dah nak habis. Ini kan orang Melayu kan tuan-tuan. Orang Melayu dengar Rabbana atina je, confirm dah habis lah. Dah habis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Sudah, sambung lagi. Kita kadang nak berdoa mu tengok juga orang kat belakang tu, kalau dah tersengguk semua tu, mana datang fokus doa tu tadi. Tak apalah, begitulah keadaannya. Kata habis cerita kita ni. Jadi begitulah sayangnya Abu Talib, dan dia mendapat syafaat Rasulullah SAW dengan diberikan hukuman yang paling ringan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang ditanggung oleh Abu Talib. Abu Talib sangat mencintai, menyayangi Rasulullah SAW, lebih sayang daripada anak dia sendiri, tuan-tuan. Dia ada orang yang kita kadang dia tengok prihatin anak kita pun tak jaga kita macam tu, yang dia perhatin. Jadi kadang-kadang kita sayang dia ni lebih daripada sayang anak sendiri. Kadang dia lebih prihatin. Kadang-kadang anak yang belajar tinggi-tinggi dah jadi pegawai besar-besar ni, tuan-tuan, kadang-kadang tak ambil tahu pun pasal mak dia tu. Yang belajar tak berapa nak pandai sangat, yang duduk rumah tu, yang itulah yang prihatin datang jenguk apa semua. Cuma je lah kita pun sebagai ibu bapa pun kena adil juga lah dengan anak-anak ni. Kadang-kadang anak-anak ni ada yang menjadi akademiknya, ada yang tak menjadi sangat. Tapi faham dan yakinlah bahawa walaupun sini tak berapa nak pandai sangat akademik, tapi dia ada kelebihan. Walaupun yang sini hebat sangat dia punya pelajaran dia, tapi ada kelemahan-kelemahan dia yang kadang-kadang menyebabkan kita jadi kecewa. Anak belajar tinggi, semayang tinggal selalu. Yang ini belajar tak berapa tinggi sangat, tapi semayang jaga sungguh. Jadi kita sebagai ibu bapa ni kadang-kadang kena adil menghargai itu.
Tapi dalam konteks Abu Talib ni, bukan Abu Talib tak berlaku adil pada anak dan yang lain, tak. Sebab Abu Talib ini tahu status Nabi SAW ni bakal Nabi akhir zaman, maka dia adalah orang yang bertanggungjawab menjaga keselamatan Nabi sejak Nabi daripada kecil. Zaman Abdul Muttalib, datuk Nabi jaga Nabi, Abdul Muttalib tak tahu itu adalah Nabi, bakal Nabi. Yang tahu bakal Nabi itu ketika zaman penjagaan Abu Talib. Sebab tu Abu Talib jaga sungguh-sungguh. Dan anak-anak Abu Talib pun tak ada pun di kalangan mereka yang mempertikaikan, alah ayah tu lebihkan dia je, tak ada. Sebab apa? Akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW itu menyebabkan anak-anak Abu Talib yang lain pun sangat rapat dengan Rasulullah SAW, saling melindungi. Ini itu yang nanti sebab dah terlalu biasa dia alih-alih tempat tidur tu, yang akhir peristiwa hijrah Nabi SAW minta Saidina Ali, anak kepada Abu Talib, untuk gantikan tempat tidur dia. Kerana apa? Benda tu dah biasa dilakukan oleh bapa dia dulu masa dia kecil-kecil. Jadi itu antara hujah yang disebutnya lah. Jadi kemudian Nabi SAW terus meningkat dewasa. Cuma dalam sejarah ni tak banyak menceritakan tentang zaman remaja Nabi SAW. Nabi SAW zaman remajanya, dia adalah seorang remaja, anak muda yang sangat tak lupa diri. Maknanya dia tahu dia dijaga oleh pakcik dia, dan pakcik dia tu miskin. Abu Talib ni miskin, dia bukan kaya. Dia tak sama macam Abu Lahab. Abu Lahab sayang Rasulullah, dan permusuhan ataupun kebencian ataupun laknat kepada Abu Lahab itu bukan sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Sampai umur Nabi SAW 40 tahun, Abu Lahab sangat menyayangi Rasulullah SAW. Sama macam Abu Talib. Abu Talib pun sayang juga. Mulanya celaan ke atas Abu Lahab itu adalah apabila Abu Lahab menentang kenabian Rasulullah SAW. Jadi laknat Allah tu turun ke atas Abu Lahab ni selepas Nabi menjadi Rasul, bukan sebelum. Sebelum ni Nabi SAW, kita tahu nanti umur 25 Nabi SAW, Nabi ni dipinang, Nabi ni datang meminang Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Siapa yang pergi meminang? 4 orang pakcik Nabi SAW. Yang pertamanya Abu Talib sendiri, yang keduanya Abu Lahab. Abu Lahab join sekali dengan Abu Talib pergi minang Sayyidatina Khadijah. Yang ketiganya Sayyidina Hamzah. Yang keempatnya Abbas. Malah riwayat sebahagian pandangan ulama sirah yang lain menyatakan pakcik-pakcik dia yang lain pun turut sama. Cuma siapa orang tak tahu. Tapi ini disebut 4 orang pakcik ni yang pergi datang meminang. Gitu ceritanya tuan-tuan. Dia datang minang ni, bawalah saudara mara semua gitu minang. Begitu. Kok ada yang nak meminang lagi? Tak ada lah kot. Tak ada lah kot. Ustaz ni cerita minang-minang ni, nak suruh pergi minang cerita gitu. Jadi sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia memelihara kambing-kambing di Madinah, kambing-kambing di Madinah, di Mekah, milik orang-orang Mekah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah dididik menggembala kambing ketika dia masih kecil lagi. Bawah 10 tahun pun dia dah menggembala kambing. Siapakah yang digembala kambing? Siapa yang digembala? Iaitu orang-orang di kalangan penduduk Sa'diyah, Bani Sa'diyah. Kan ibu susuan Nabi SAW tu kan, Halimatus Sa'diyah tu. Kan dia hidup dalam suasana kampung. Jadi Nabi SAW turut serta bersama-sama orang kampung ni menjaga kambing je. Jadi menggembala kambing ni dah satu perkara yang tak asing pada Nabi SAW. Dan kita yakin dan kita tahu dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Setiap Nabi dan Rasul adalah pengembala kambing. Ini setiap Nabi dan Rasul. Jadi kalau orang tanya apakah ciri-ciri persamaan seorang Nabi dengan Nabi yang lain, satu, dilantik oleh Allah SWT menjadi Nabi atau Rasul. Yang keduanya, dia mesti pernah mengembala kambing. Kalau dia Nabi dan Rasul tapi tak pernah mengembala kambing, maka dia bukan Nabi dan Rasul. Ini disebut. Sebab Nabi SAW sebut setiap Nabi adalah pengembala kambing. Gitu. Jadi tiba-tiba ada orang datang kat surau Jauhar ni datang, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya baru mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari ini saya isytiharkan diri saya Nabi. Contoh gitu. Ini penonton ni jangan crop pula saya punya video ni. Ustaz Fakhrul Azim ngaku Nabi, dia cerita yang tu, padahal saya buat contoh maka antara soalan yang tuan-tuan kena tanya dengan dia, pernah mengembala kambing ke tidak? Tak pernah mengembala kambing, confirm bukan Nabi. Kita dah tahulah, awal-awal menipu lah.
dia muka menipu, dia kenal tuan. Hidung kembang menipu lah tu. Bila cakap lagi gosok-gosok hidung menipu lah tu. Tuan-tuan. Jadi bila dia kata dia tu Nabi Rasul, tanya dia. Pernah mengembala kambing tak? Dia kata macam tu. Dah tahu dah, kita dah tahu dah, dia tipu dah. Bagi soalan-soalan cepu mas, saya kata, saya antara Nabi yang dilantik oleh Allah SWT, bukan dari kalangan pengembala kambing, confirm penipu. Begitu keadaannya. Jadi pernah juga kita tanya pada pengembala kambing ni, kenapalah Nabi dan Rasul tu ditugaskan untuk mengembala kambing? Rupa-rupanya perangai kambing tu banyak ada pada manusia. Perangai kambing, tuan-tuan, ya. Tak tahulah, dia kata kambing ni, dia kata tolak kambing tu susah juga dengan ke depan. Tak tahulah, saya tak pernah mengelak kambing. Kalau dia tipu, saya tipu balik gitu je. Nak suruh dia masuk dalam bekas kandang dia ke, tarik 24 ke depan. Gitu degil. Itu apa, kalau kata kambing ni, itu bukan kambing, itu yang hinzir, babi ni, tuan-tuan. Tolak, dia tak, dia gundur. Cara dia nak masuk ke dalam kandang tu, ada kawan saya, dia mualaf, dia dulu pernah kerja kat ladang babi tu. Jadi cara dia macam mana, nak masukkan dia dalam kotak dia tu, tarik ke belakang, dia melompat ke depan. Masuklah dia kat dalam, tinggal tutup je. Kalau kambing ni, tuan-tuan, kalau sini dia buat satu petak rumput, petak sana rumput, tapi antara petak-petak ni ada pagar. Jadi bila dilepaskan kambing ke dalam pagar ni, kambing ni ada je yang kepala dia hulur kat luar ni, nak makan juga rumput yang kat luar pagar tu, padahal rumput dalam dengan luar tu sama je. Ni perangai kambing, tuan-tuan. Jadi ikut perangai kambing ni, rupanya sifat degil ni, sabar memela kambing tu, rupanya sifat kambing tu ada sebahagian pada manusia. Sebab tu hidup kita ni jangan nak mengambing. Asyik nak dengar cakap dia mengambing lah tu. Orang lain salah dia betul kan. Ngambing kerja. Sebab apa? Kambing ni dia ikut dia punya suka je. Padahal rumput luar. Lepas tu kepala tersepit. Bila kepala tersepit dah bising. Ni dia. Saat tengah susah, dulu nasihat tak nak dengar. Bila dah dalam keadaan susah, mula bising. Minta orang tolong dia. Bila orang dah tolong dia, dia buat perangai lagi. Dia buat perangai lagi. Makan lagi rumput yang kat luar tu. Kepala ulur lagi kat luar. Tak tahulah, tuan-tuan, kalau dia tipu, saya tipu balik lah. Saya tak pernah bela kambing. Ceritanya begitulah. Jadi disebutkan mengembala kambing. Jadi Nabi SAW waktu remajanya banyak mengembala kambing, sehinggalah Nabi SAW berumur 25 tahun. 25 tahun di situ disebutkan ada seorang bangsawan wanita yang lelakinya telah pun meninggal dunia, dan dia memiliki harta yang sangat banyak. Namanya siapa? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah ni adalah isteri pertama Nabi SAW. Isteri pertama Nabi. Dan Nabi SAW nanti kahwin kan dengan Siti Khadijah itu, dia tidak pernah berkahwin dengan mana-mana perempuan sepanjang dia berkahwin dengan Siti Khadijah. Kalau orang lelaki jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya nak kahwin satu lagi sebab saya nak ikut sunnah Nabi. Kalau nak ikut sunnah Nabi, Nabi SAW kahwin dengan bini pertama, iaitu Siti Khadijah. Dia tak kahwin dengan perempuan lain. Mati Sayyidah Khadijah, barulah dia kahwin dengan perempuan lain, barulah dia berpoligami. Poligaminya Nabi SAW itu setelah wafatnya Siti Khadijah. Itu baru sunnah Nabi SAW. Perempuan sukalah dengar ni. Abang dengar tu bang. Abang dengar tu. Tunggu saya mati dulu. Ini tak, langkah mayat aku dulu. Memang ikut sunnah Nabi ya. Langkah mayat aku dulu. Gitu. Mati bini tadi, seronok suami, buat-buatlah, ambil hati, nangis-nangis sikit 2-3 bulan gitu. Agak-agak dalam hujung tahun nanti buat muka-muka toya, sunyi rasa, cerita gitu. Tengok sana dah terbayang, tengok sini terbayang, padahal dalam hati tu cakap dah time dah ni. Kubur isteri pun masih merah lagi, cerita kan. Kat sini tak ada. Kat sini tak ada. Semua orang kata kalau ikut sunnah Nabi betul-betul, bini pertama kena mati dulu, baru dia berpoligami. Gitu cerita dia. Tak berhati orang lelaki dengar. Tak, saya kena cakap benda yang realiti lah. Sebab saya tengok dalam kitab-kitab pun memang bukan majoriti, majoriti lah, majoriti ulama menyatakan bahawa Nabi memang tak kahwin lain sepanjang tempoh perkahwinan dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat, barulah Nabi kahwin lain, barulah Nabi kahwin dengan isteri lain, berpoligami. Begitulah keadaannya.
Dengan Siti Khadijah dapat 6 orang anak. Seorang lagi anak, dia semua 7 anak Rasulullah SAW. Ada yang meninggal di Mekah, ada yang meninggal di Madinah. Termasuklah anak bersama Mariatul Qibtiyah. Mariatul Qibtiyah. Ialah Qibtiyah. Seorang bangsa Qibti daripada Mesir. Ada seorang anak namanya Ibrahim. Yang lain semua anak termasuk Siti Fatimah adalah anak bersama-sama dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut saja sampailah umur Nabi SAW lebih kurang dalam 20 lebih 25 tahun begitu, maka pada ketika itu Siti Khadijah bangsawan kaya. Nak disebutkan kekayaan Siti Khadijah ni tuan-tuan, pada awalnya tu, walaupun kita tahu di akhir kewafatan Nabi, kewafatan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha, Siti Khadijah menjadi satu orang yang sangat miskin. Walaupun harta ketika dia tu jadi bangsawan dekat Mekah, dia antara perempuan tercantik di Mekah pada ketika itu. Walaupun umurnya 40 tahun mengikut sebagian besar ulama 40 tahun, dia ni adalah satu orang wanita yang paling cantik sekali. Paling cantik sekali, dan ramai orang lelaki yang datang nak meminang, tetapi ditolak kesemuanya. Sebab dia nak menjaga dia punya kehormatan dia tu. Dia bukan label biasa-biasa lah, cerita begitu. Maka pada ketika itu diiklankan untuk mencari pedagang yang akan berdagang barang-barang Siti Khadijah. Maka pada ketika itulah Abu Talib, sekali lagi pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pergi jumpa dengan, dia cakap dengan Rasulullah SAW, wahai Muhammad, ni Khadijah ni sedang cari orang ni nak pergi berniaga barang-barang dia dekat Syam sana. Dekat Syam sana. Maka pada ketika itulah Nabi SAW kata, okey pakcik, no problem. Itu ayat saya lah. Maka dia pun pergi jumpa dengan Siti Khadijah. Sebab Abu Talib ni orang kenamaan juga. Dia orang kenamaan, pergi jumpa dengan Siti Khadijah. Bincang-bincang lah, anak saudara aku ni bawalah dia, jadilah pekerja kau, jual barang kat semua. Maka Siti Khadijah memberi upah. Tak silap saya, upah dia bagi orang yang pergi niaga balik, nanti dia dapat seekor unta. Dia dapat seekor unta. Tetapi peranan yang dimainkan ini ikut sebahagian daripada pandangan ulama, bukan majoriti. Abu Talib pada ketika itu pergi jumpa dengan Siti Khadijah, dia berbincang. Dia kata, wahai Khadijah, anak saudara aku ni kau bagi lebih sikit lah, dia ni budaknya baik, ceritanya begitulah. Begitu dia ceritalah, dia puji Nabi SAW di depan Siti Khadijah, sehingga akhirnya Siti Khadijah menaikkan upah dia 2 kali ganda. Maknanya sekali ganda lah, maknanya 2 ekor kambing, 2 ekor unta, bukan kambing, unta tuan-tuan. Nilai upah dia tinggi lah masa tu. Maka pada ketika itu Nabi SAW pergi berdagang, pergi ke Syam sana. Dekat Syam tu Siti Khadijah ni dia punya pegawai pengiring kepada pedagang-pedagang dia, iaitu namanya Maisarah. Maisarah ni dia merangkap spy jugalah, merangkap spy kepada Siti Khadijah. Maknanya apa? Segala tindak tanduk pedagang-pedagang yang membawa barang dagangan Siti Khadijah ini, dia akan bagi tahu pada Siti Khadijah. Ini Maisarah ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kita bisnes besar-besar tuan-tuan, ada orang tolong jaga kedai, orang yang jaga kedai kita tu mesti di kalangan orang yang percayai. Sebab Siti Khadijah besok gitu. Dalam sebuah syarikat besar, kita kena ada orang yang kita percaya. Syarikat lagi besar, kita akan letak 2-3 orang yang kita percaya. Maksudnya apa? Setakat nak percaya dia cakap je, kita ada orang yang kedua, kita ada orang yang ketiga. Begitu. Dia lapisan. Kalau tak nanti mudah untuk nak diselewengkan. Begitulah. Maknanya dia ada orang kepercayaan. Orang kepercayaan Siti Khadijah adalah Maisarah itu sini. Nanti di Syam tu, bila sampai saya di Syam, bawa barang dagangan tu, sebelum nak berniaga, contohnya besok lusa nak berniaga tuan-tuan, bila sampai saya di Syam, apa yang berlaku? Pemuda-pemuda yang bersama-sama Rasulullah SAW berdagang barang dagangan Siti Khadijah, apa yang berlaku pada ketika itu? Diorang ni sebelum nak berniaga ni, maka diorang pergi enjoy dulu, pergi berseronok dulu. Sebab apa? Besok nak berniaga. Begitu. Sebab bukan senang dapat peluang pergi ke Syam tu berniaga. Tapi Nabi SAW, dia watak dia adalah watak yang menyendiri, watak menyendiri, dan dia tak suka benda-benda yang hiruk pikuk ni, cerita begitu. Dulu ketika Nabi SAW sedang mengembala kambing, Nabi SAW semua diceritakan kawan-kawan dia sama-sama menggembala kambing, cakap, oh best kalau ada majlis perkahwinan malam tu macam ada pesta.
Macam kita dulu lah, ada joget lambak apa semua kan, pantang dengar ada majlis kahwin, malam pengantin tu dulu ada malam berinai, sekarang tak tahu ada lagi ke tak. Mulalah tu bergendang-gendang, sekarang pun dah tak nampak lagi. Yang dulu tukar-tukar persalinan, baju kejap baju Jepun lah, baju apa benda dah, sekarang dah tak ada lah, alhamdulillah lah tu benda-benda tu. Dia bukan apa, dia memperagakan pakaian. Dulu ada, saya jumpa tu zaman-zaman saya dulu tu, sekarang dah tak ada lah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat tak payahlah, macam buang terbiat juga dah saya tengok. Dia dah jadi macam model tu lah malam tu. Cuma orang Melayu ni dia dah harmonikan dengan khatam Quran malam tu, baca berzanji. Ini antara budaya-budaya baik yang kita telah menyerap masuk lah. Kalau dulu kan dengan ada joget lambaknya, sekarang canggih malam tu dengan karaoke-nya lagi. Kita pun satu perangai, orang tengah rewang semua tu, kita nak berkat majlis perkahwinan anak kita tu, dibelikan rokok 2-3 karton kasih pada orang yang rewang tu. Mana nak datang barakahnya tuan-tuan? Biar dia beli sendiri. Bagilah towel good morning buat sangkut-sangkut kat badan tu, baju ke t-shirt tu nampaklah juga. Sebab apa, nak mujuk tu orang yang rewang tu, rokok seorang satu. Dulu kan rokok berapa karton tu letak. Sekarang tak tahu lah, tak ada lah. Sini toaster tak ada. Tak ada lah, sebab semua catering lah kot. Kalau kampung-kampung tu ada lagi tu. Dulu masa saya berkhidmat di Pontian, saya pergi majlis kahwin orang. Malam majlis kahwin tu pasang skrin besar tu bagi tazkirah dengan orang. Maknanya malam tu kalau nikah lah. Jadi kita bagi tazkirah kat bawah tu. Tak kisah orang nak dengar tak dengar. Letak speaker kuat-kuat tu. Itu saja je buang terbiat macam tu kan. Buat macam tu. Tapi taklah semua orang tak dengar juga tuan-tuan. Itulah antaranya. Jadi kaedah dakwah ni berbeza-beza. Saya semalam saya dapat surat. Saya sekarang pegawai khidmat nasihat pejabat kadi Johor Bahru. Mulai 1 bulan 1 saya akan berpindah ke bahagian dakwah. Penolong pengarah bahagian dakwah Jabatan Agama Islam. Jadi saya tak kendalikan lagi kes-kes rumah tangga tuan-tuan. Saya buat program-program rasmi kerajaan. Maulid Nabi tingkat negeri lah, hari hol dan seumpamanya lah, yang melibatkan istana lah. Jadi mungkin kalau agak bertembung je, confirm tak datang. Gitulah. Tapi ni 2022 kan, dah habis kan. 2023 saya tak sambung rasanya kan, kuliah kat sini kan. Tak tahulah sambung tak sambung, tengoklah ustaz macam mana. Jadi tak ada kena-mengena dengan cerita kita ni. Saya nak ceritakan sampai saja dekat Madinah, sampai masa dulu kalau majlis-majlis kerja kahwin malam tu, orang Arab pun sama, dia buat pesta agak. Jadi kawan-kawan Rasulullah SAW ni, dia semua cerita best. Jadi Nabi SAW rasa macam teringin, ialah sifat budak-budak remaja. Maka dia pun pergi. Sampai bila pergi je, Nabi SAW dalam satu riwayat menyatakan, bila berlaku bunyi yang kuat macam bergendang-gendang apa semua, ada tarian apa semua, maka Nabi SAW dalam satu riwayat, walaupun didaifkan oleh Ibnu Katsir, tetapi ada sebahagian 2-3 orang ulama yang menyatakan bahawa Nabi SAW menyatakan bahawa telinga itu rasa seperti mana dipukul. Telinga macam rasa dipukul, dan akhirnya dia tertidur. Dia tidur. Cerita tertidur betul, tapi yang matan menyatakan bahawa Nabi SAW rasa macam telinga dia dipukul, sehingga menyebabkan dia tidur sehingga pagi. Maknanya sehingga matahari terbit pada ketika itu Nabi ditidurkan. Kenapa? Kerana Nabi SAW dipelihara oleh Allah SWT sejak dia daripada kecil. Kalau kita lihat kan Nabi pernah dipotong dadanya, dibersihkan hati dan semuanya lah. Kemudian disebutkan 2-3 kali Nabi cuba untuk pergi dan mengikuti majlis yang macam itulah tuan-tuan. Maka Nabi SAW mengalami benda yang sama. Dan sejak daripada itulah Nabi SAW dah tak berminat lagi untuk pergi ke majlis-majlis keraian yang ada sifat nyanyian dan seumpamanya. Gitu kan. Tapi bukan kata suami kita pergi suka joget lambak, pergi karaoke, kita pergi pukul telinga dia. Tak, jangan macam tu. Abang dia selalu pergi tapuk ni, pekak orang tua tu. Itu tuan-tuan. Itu tak betul lah. Tapi nak disebutkan sebab itu dibahaskan juga oleh para ulama. Balik semula sampai di Syam tu, maka orang muda semua bergembira, dia pergilah mana-mana, pergi tak tahulah minum ke apa katnya. Nabi SAW disebutkan satu ketika dia pergi, dia menyendiri, dia tak boleh nak join pesta kerajaan dekat Syam satu. Dia pun pergi, dia pergi kat satu pokok, dekat bawah pokok tu. Rupanya pokok tu tuan-tuan, bila Nabi SAW duduk di bawah pokok ni, maka ahli sejarah menyatakan bahawa ada seorang lagi pendeta dulu Buhairah.
Pada umur 25 Nabi SAW diperhatikan juga oleh seorang pendeta yang namanya Nastura. Ini jarang orang cerita tentang pendeta Nastura ini. Maka Nastura melihat ada lelaki yang duduk di bawah pokok itu. Maka Nastura ni pendeta Yahudi, bukan pendeta Yahudi, pendeta Nasrani ni, dia cari siapa yang antara ketuanya. Maka dia pun jumpa dengan Maisarah, pengiring spy Siti Khadijah. Maka dia kata, itu adakah pekerja kamu? Dia kata, ya, pekerja daripada pekerja Khadijah gitu. Dia kata, siapa nama dia? Muhammad, begitu. Maka dia pun kata, boleh tak aku nak jumpa? Rupa-rupanya pendeta Nastura ini juga mengenal pasti dia adalah Nabi akhir zaman. Kerana apa? Dia cakap dengan Maisarah pada ketika itu, sesungguhnya tidak ada orang yang duduk di bawah pokok itu kecuali Nabi. Macam gitu. Dia duduk bawah pohonnya rimbun tu, walaupun dia redup, tetapi dia tidak menarik minat orang-orang muda ke siapa ke untuk pergi kat bawah pokok tu. Tapi Nabi SAW boleh berehat. Maka dia bagi tahu kepada Maisarah, dia kata sesungguhnya pada hemat dia bahawa tak ada orang yang akan berada di bawah pokok tersebut kecuali dia adalah bakal Nabi. Ni cerita dia. Dah dekat sangat nanti nak jadi Nabi, tuan-tuan. Dia dah ada petanda kat situ. Maka dia kata, boleh tak wahai Maisarah, aku nak pergi jumpa dengan kita. Pergi. Maka dia bercakap dengan Nabi dan melihat tanda-tanda kenabian. Last kali dia tengok kat bahagian belakang ni, nampak khutuman Nabuwah, yang mana tanda kenabian dekat bahagian belakang tu. Maka dia kata, sahlah, dia adalah Nabi akhir zaman. Jadi tak apalah, sebab Nabi dah besar, maka Nabi pada ketika itu berniaga. Nak sebutkan Nabi SAW berniaga, dia menggunakan sistem apa? Sistem murabahah. Dia ada sistem, banyak sistem perniagaan, tapi sistem yang digunakan oleh Rasulullah SAW berlainan dengan orang-orang lain. Orang lain dia jual ikut suka dia nak jual. Nabi SAW cara dia menjual tidak sama dengan orang lain, tetapi jualan Nabi SAW laris. Saya dah cerita dah yang lepas. Murabahan ni macam mana? Pembeli tahu harga modal dan tahu harga untung. Jarang kita nak berniaga cara murabahan ni, tuan-tuan. Berani ke? Kita nak jual apa ke katnya? Saya sebut yang lepas, saya tak tahu, saya rasa dah cerita. Modal RM1, modal RM1, kita jual dengan keuntungannya 5%, maka harganya RM1.50. Ini cara Nabi jual, tuan-tuan. Maka dia pun cakap dengan penjual, pembeli ni tadi, wahai saudara, aku beli ni dengan harga modal RM1 dan aku nak jual dengan kau RM1.50. Maknanya pembeli tahu harga modal, pembeli tahu harga untung Nabi tu apa. Maka pembeli ni kata, okey, aku terima. Itu namanya khiyar. Nak beli ke tak nak beli, itu adalah khiyar, pilihan yang ada pada pembeli. Dia kata, okey, aku beli dengan harga RM1.50. Itu cara Nabi berniaga. Sebab itulah orang kata cara Nabi SAW berniaga ni, Nabi berniaga jujur. Sebab apa? Nabi nyatakan harga modal dan Nabi SAW nyatakan harga untung. Itu namanya murabahah. Itu namanya murabahah. Dan sistem murabahah tu, dia beritahu harga modal dan harga untung berapa. Ini bank-bank pun ada sekarang laksanakan, tuan-tuan. Dan disebutkan satu lagi, apabila yang nak membeli itu di kalangan orang miskin, dia tak mampu untuk nak beli barang tersebut, maka dia pergi datang jumpa Nabi SAW. Dia kata, berapa harga ni? Harga ni adalah RM1. Aku beli dengan harga RM1. Aku nak jual dengan kau harga RM1.50. Kamu setuju tak setuju? Minta maaf lah, aku tak ada duit, tak cukup duit. Okey. Maka Nabi SAW kata, okey, kalau macam tu aku jual kamu dengan RM1.30. Dia mampu tak? Mampu. Maka jual. Atau Nabi jual dengan harga RM1.20. Malah sampai satu peringkat, orang yang nak beli itu dia memang tak mampu, dia cuma boleh beli dengan harga RM1. Maka Nabi akan jual dengan harga RM1. Rugi tak Nabi? Jawapannya tak rugi. Sebab apa? Nabi tak pernah jual barang dengan harga rugi. Paling kurang pun Nabi akan jual dengan harga modal. Dia takkan rugi lah. RM1.10 untung RM10, RM1.20 untung RM10, RM1.50 dia pun RM5. Tapi Nabi SAW dia tawar-menawar ni boleh, tak ada masalah. Adakah itu dinamakan tidak adil? Tak. Sebab apa? Orang ni tak mampu. Maka Nabi sampai satu peringkat jual dengan harga modal. Maknanya Nabi tak ambil untung, tapi Nabi tak rugi.
maka ramailah orang yang nak beli. Maka orang beli. Jadi dengan jujurnya Nabi SAW, ihsannya Nabi SAW tu, maka ramai yang datang. Sebab apa? Oh, ini jujur ni, dia kata harga RM1, ini tak ada orang lain. Mana logik lah. Kadang kita beli barang banyak, kita dapat beli murah harga market, tapi kita kena adalah sekatan. Mentang-mentang kita beli ayam, kita pun jual telur ayam kita tu lebih murah, tak boleh juga. Dia ada kawalan harga dan seumpamanya. Itu adalah masuk dalam sistem ekonomi lain tu. Jangan cerita gitu. Mentang-mentang kat rumah kita telur banyak, kita pun jual murah daripada orang lain. Tak boleh. Itu memintas orang lainnya. Itu dia tak boleh manipulasi harga, tak boleh. Itu pun satu perkara yang dilarang. Jadi pada ketika itulah dia berniaga dan akhirnya untung, habis. Kemudian kawan-kawan dia yang lain menjual barang dagangan Siti Khadijah juga. Dia satu company lah, tak habis. Maka Nabi SAW dah habis barang dia, tak ada benda nak jual. Maka Nabi SAW tolong sahabat-sahabat dia jual. Maka disebutkan bahawa habis barang dagangan Siti Khadijah. Kenapa? Kerana kejujuran yang datang daripada Nabi SAW. Balik saja Siti Khadijah pun kira tak pernah dapat untung banyak macam ni. Sebab apa? Ulama kata Siti Khadijah berkata kepada siapa? Kepada dia punya sahabat dia yang nama Nafizah. Nafizah ni sahabat kepada Siti Khadijah. Dia kata aku tidak pernah merasa, tidak pernah mendapat keuntungan besar macam ni. Kemudian apa yang sudah berlaku? Akhirnya Maisarah ni cerita sebenarnya yang banyak melariskan jualan ini adalah Muhammad. Yang jual tadi. Untung ada dapat 2 ekor unta tadi. Dialah yang jual, yang menyebabkan jualan tu laris. Kerana apa? Maka Siti Khadijah tanya, macam mana dia boleh berniaga? Maisarah pun cerita cara perniagaan Nabi SAW. Maka Siti Khadijah kata, benda yang datang ni adalah datang daripada keberkatan Muhammad. Maknanya apa? Maknanya kita kalau nak cari tuan-tuan orang yang kerja dengan kita, cari orang yang akhlaknya baik dan hubungan dia dengan Allah sangat rapat. Begitu. Nak cari pekerja, jangan cari pekerja tak solat. Gitu. Malah orang yang agak ketat sikit pun, kalau nak beli barang-barang kat tepi jalan, nak beli makanan pun, kalau betul-betul dia jaga dia punya orang kata macam dia punya apa namanya, kesucian dia tu, orang tak tutup aurat dia tak beli. Setengah orang lah nak beli goreng pisang ni orang yang tutup aurat. Kat sini orang jual goreng pisang, rambut menjalor dengan gincu dia apa semua, muka dah belang-belang saya tengok kan. Dia tak tergerak nak beli situ, dia beli sini sebab apa? Sebab sini lebih rapat hubungan dengan Allah. Sebab apa? Nak ambil keberkatan tadi tu. Tapi jangan mencela, tak boleh cela. Kita diberi pilihan tu, hiyar ni pilihan. Nak pilih yang nak beli dengan orang ni kan nak beli orang ni. Orang ni mungkin masak lebih sedap, tapi dia punya hubungan Allah tak rapat. Contoh dia tak tutup aurat. Yang ini dia biasa-biasa je. Mungkin sebab tepung dia tak sama macam tepung orang ni, tapi sebab dia tutup aurat, dia jaga hubungan, dia banyak berzikir, maka kita nak ambil keberkatan daripada peniaga tu tadi. Tuan-tuan, mungkin boleh latih lah anak-anak kita semuanya. Tapi taklah semestinya tak boleh beli dengan orang yang tak tutup aurat. Kan kata saya ni diskriminasi. Tak, kita nak ambil keberkatan orang yang rapat hubungan dengan Allah. Mudah-mudahan dapat syafaat. Orang-orang soleh tu. Begitu. Dah habis masa ke? Belum belum masuk tahajud ni macam mana? Tahun depan. Tak, saya kena pergi kampung asli, ada orang nak nikah dua pasang malam ni. Jadi gelang patah. Itu yang gelang lari lepas isyak ni. Selalu lari lah. Kalau tak menikah. Dia patut nikah siang tadi, tapi sebab tadi saya pergi ke mana? Ke Muar. Jadi itu yang saya takut dia tak nikah, kesian. Lama dah pada pagi tadi sampai malam tak nikah. Jadi masuk kampung malam ni, doalah tuan-tuan, jalan gelap. Tapi tak apalah, baik dia nikah daripada tak nikah. Dah nak cerita apa tadi tu. Balik lepas 2 bulan selepas itu, Siti Khadijah makin kagum dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah permulaannya Siti Khadijah terdetik untuk nak menjadikan Rasulullah tu sebagai suami dia. Nabi SAW umur 25 tahun. Yang Siti Khadijah majoriti ulama kata 40 tahun, ada yang kata umur lebih muda dan seumpamanya. Wallahu alam, tapi ambil yang itulah yang kebanyakan ulama sebut. Maka dia panggil sahabat dia yang namanya Nafizah. Nafizah tu sahabat Siti Khadijah tadi. Cuba tanya-tanya risik. Nafizah tu yang jumpa dengan Rasulullah SAW. Dia kata, ni apa kata kalau kau kahwin dengan ni Siti Khadijah? Nabi SAW kata aku tak layak apa semua. Tak, Siti Khadijah pun dia suka juga kat kau ni, cerita gitu. Deal lah tuan-tuan. Kita ni jangan buat buku tak malu tuan-tuan. Datang rumah orang, Assalamualaikum, saya nak pinang anak pakcik. Oi, jangan buat hal. Orang tu dah kena pinang ke, senyap-senyap, pinangan kan senyap, kahwin baru dia wawarkan. Dapat anak kena bagi tahu, jangan sembunyi-sembunyi. Ini tunjuk muka anak tak bagi, kan?
Supaya tunjuk alhamdulillah, doa moga bahagialah. Itu sebenarnya kita harap doa orang tu sebenarnya. Tapi tak apalah, kita takut penyakit ain lah apa benda semua. Saya pun tak terlibat dah benda-benda ni tu. Nak tunjuk, tak nak tunjuk sudah kan. Tengok cucu sendiri, tengok anak sendiri sudah. Gitu tuan-tuan. Akhirnya Nabi SAW pun bersetuju. Dia pun pergi jumpa dengan pakcik dia. Tu yang pak pakcik dia tu akhirnya datang pergi meminang. Yang meminang bukan Rasulullah. Yang meminang bukan Siti Khadijah. Tu kena faham tu. Yang meminang adalah pakcik-pakcik Nabi SAW pergi dengan cara terhormat jumpa dengan Siti Khadijah untuk meminang Siti Khadijah bagi pihak Rasulullah SAW. Siti Khadijah open lah. Tapi signal hintnya tu dah ada lah. Maknanya kalau kata Ustaz susah betul cari jodoh Ustaz, kawan-kawan perempuan saya tu kan, bagilah hint kalau suka tu, bagi hint, tapi jangan menggedik sangat. Ini kadang-kadang menggedik budak-budak sekarang ni. Dia yang pergi cerita, tolonglah kahwin aku, tolonglah kahwin aku. Itu tak malulah cerita begitu. Jadi itu antaranya. Nanti kita cerita tentang perjalanan hidup Nabi SAW setelah berkahwin tu macam mana. Jadi kita jumpa tahun depan tuan-tuan. Kita jumpa tahun depan. Ini ceramah paling lama lah deh. Tahun depan mau jumpa. Gitu. Jadi cukup setakat tuan-tuan, kita sama-sama doa pada Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan keakraban sama kita, mahabbah kita dengan Rasulullah SAW tu akan menyebabkan kita dapat masuk syurga sama-sama. Tuan-tuan jadi saksi pada saya jadi saksi pada tuan-tuan perempuan. InsyaAllah kita masuk syurga sama-sama sebab hari ini kita dengar kuliah tentang Nabi SAW. Itu saja, mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surat Al-Asr.